Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan sambung kajian kita, pembahasan kita tentang zikir dan doa yang kita baca selepas salat. Dan dalam majlis ilmu kita di malam hari ini kita mahu mengupas satu hadis yang Nabi SAW galakkan kita untuk membaca ayat kursi selepas salat. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada sahabat Nabi SAW Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, yang menyampaikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut." Yang bermaksud, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas solat wajib, selepas solat fardu, maka tiada yang menghalangnya untuk masuk ke dalam syurga melainkan kematian. Artinya jarak antara dia dengan syurga hanya dipisahkan dengan kematian. Jika ajal datang, maka Allah dah sediakan bagi dia syurga. Satu fadilat yang besar yang menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan ayat kursi, ayat yang Rasulullah SAW pun pernah menyatakan bahawa ia adalah a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita semua alhamdulillah sudah pun hafal ayat kursi, dan kita semua alhamdulillah sudah pun mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Artinya kita dah biasa melazimi ayat kursi selepas salat fardu, yang maknanya kita yakin apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga ia adalah bagi kita satu amalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selain kita nak membahas tentang keutamaan membaca ayat kursi selepas salat fardu, kita pun tahu bahawa ayat kursi adalah ayat agung yang kita memang digalakkan untuk membacanya pada banyak keadaan di dalam keseharian kita. Kita digalakkan untuk membaca ayat kursi di petang hari, di pagi hari. Kita digalakkan untuk membaca ayat kursi untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga digalakkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, dan seperti yang dalam hadis yang tengah kita baca ini, kita digalakkan untuk membaca ayat kursi selepas menunaikan solat fardu. Selepas kita menunaikan solat fardu, tentunya banyak bacaan, banyak zikir yang kita digalakkan untuk membacanya selain dari ayat kursi, sehingga terkadang sebahagian dari imam kita terlupa untuk membaca ayat kursi. Terlupa untuk membaca ayat kursi, tak mengapa, sebab ada juga zikir-zikir lain yang dibaca. Maknanya ketika satu kebaikan kita tak buat, kita tak rugi jika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi adakah bermaksud jika imam tidak membaca ayat kursi, maka kita makmum tak patut baca ayat kursi?
Tentu jawabnya tidak. Jika imam tidak membaca ayat kursi dan kita mahu untuk melazimi ayat kursi, maka tetap digalakkan bagi sesiapa sahaja lepas salat fardu untuk membaca ayat kursi. Dan Rasulullah SAW tidak menghadkan kepada kita, tidak menetapkan ke atas kita apa susunan yang patut kita ikuti pada zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Maksudnya adalah bila masa kita baca ayat kursi, adakah kita baca selepas membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, atau sebelumnya? Jawabannya adalah Rasulullah SAW tidak memberikan batasan. Artinya ada keluasan, ada kelapangan. Jikapun kita pada sebahagian keadaan selepas salat ada tanggung jawab yang mesti kita segera tunaikan, sehingga kita tak boleh duduk lama di masjid, di surau lepas salat fardu, bolehkah kita membaca zikir-zikir salat dalam keadaan kita berjalan, dalam keadaan kita berkenderaan? Jawabannya adalah boleh. Macam mana boleh? Sebab Allah firmankan dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila telah selesai menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Maknanya pada apa jua keadaan dibolehkan. Tapi jika tak ada kesibukan, tak ada tuntutan untuk kita keluar, tentu kita tahu yang paling utama zikir selepas solat kita lakukan di tempat di mana kita solat. Di situ kita solat, di situ kita duduk, di situ kita baca zikir. Di situ kita solat, di situ kita duduk, di situ kita membaca zikir. Itu yang paling cantik. Itu keadaan yang paling utama, yang lazimnya itu yang kita amalkan, lazimnya itu yang kita lakukan. Tapi adakah setiap masa kita ada kelapangan untuk selalu buat macam itu? Terkadang tidak. Terkadang ada keadaan yang menuntut kita untuk keluar, maka bacalah zikir meskipun dalam berjalan.